Ini adalah hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah Ta'ala selamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'auna wa qaumah. Dan telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa berpuasa syukur. Jadi Nabi Musa bersyukur di atas kejadian itu, maka Nabi Musa berpuasa. Fanahnu nasumuhu, kami Yahudi pun puasa kerana Nabi Musa puasa. Ikut Nabi Musa alaihi salam. Dia agama ni pasal Yahudi. Dia agama ada kaitan dengan para nabi. Nabi taklah kata orang Yahudi kat Madinah tak boleh sebut nama Musa. Pasal memang itu agama dia. Dia ikut Musa. Walaupun dia menyeleweng. Tapi kesan ajaran Musa. Faqala Rasulullah, fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Rasulullah kata, kami lebih berhak, lebih aula, lebih patut dengan Nabi Musa dibandingkan kamu. Kalau kamu puasa kerana kenangkan Nabi Musa, kami lebih patutlah kenang Nabi Musa. Fasamahu Rasulullah wa amara bi siyamihi. Maka Nabi pun berpuasa, Rasulullah berpuasa, dan Rasulullah memerintahkan supaya para sahabat juga turut berpuasa pada hari Ashura. Hadis ni ada apa benda? Pertama, Nabi Musa bila dia selamat, dia puasa, tanda syukur kepada Allah. Maka kalau seseorang berpuasa kerana syukur mendapat sesuatu kurnia daripada Allah, maka ini tidak salah. Itu merupakan amalan juga para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerana Nabi Musa bila dia terlepas daripada Firaun dan Bani Israel terlepas daripada Firaun, dia berpuasa kemenangan. Boleh puasa lah. Jadi sesiapa yang dapat berita gembira selamat dia daripada penyakit dan seumpamanya, kemudian dia berpuasa, tidaklah salah. Kerana itu ada petunjuk daripada yang diberlakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi SAW akui cerita mereka. Kerana menunjukkan bukan semua cerita orang Yahudi ni tak bohong. Ada cerita yang betul. Dia kata hari ni Nabi Musa selamat. Nabi tak kata ni apa bohong lah. Ni riwayat ni dah seleweng ni. Tak ada riwayat yang betul. Riwayat ini menunjukkan itu yang disebut sebagai ada riwayat Israiliyat yang mungkin betul. Ini salah satu daripadanya. Buktinya Nabi akui. Yahudi cerita bahawa Nabi Musa selamat pada hari ini, pada 10 Muharram. Lalu Yahudi puasa, Nabi pun puasa. Dan Nabi puasa. Nabi akui cerita. Nabi kata, kita lebih berhak dengan Musa dibandingkan Yahudi. Kita lebih berhak dengan Musa dibandingkan Yahudi. Dan Nabi perintahkan sahabat-sahabat puasa. Saya sebut hadis ni pada beberapa keadaan. Nabi dia tak mau bagi sama dengan amalan Yahudi. Dia tak mau. Tapi ada kala apabila benda tu memang betul, tak ada masalah lah, dia sama. Apa yang Yahudi buat? Yahudi dulu zaman Nabi, dia simpan jambang, dia cukup apa? Dia cukup jambang. Kristian cukup jambang. Nabi suruh orang Islam simpan jambang. Apa saja yang sama Yahudi, Nabi tak mau. Kalau persamaan tu tak ada asas.
Tapi bila persamaan tu ada asas, macam orang Yahudi sambut hari Nabi Musa, Nabi buat juga sama. Tak anggap sebagai tasyabuh dengan Yahudi, menyerupai Yahudi. Yang tak boleh menyerupai ini, menyerupailah benda yang salah. Menyerupai dalam perkara yang betul, tak ada masalah. Sebab itu Nabi setuju dengan perbuatan Quraisy dalam Hilful Fudul, perjanjian Fudul. Walaupun Quraisy yang buat, tapi oleh kerana perjanjian itu adalah perjanjian untuk membela orang-orang yang ditindas. Nabi kata, "Lau du'itu bihi fil Islam la ajabt." Jika aku dijemput setelah aku jadi Nabi Islam ni pun, kalau Quraisy buat lagi program tu, aku pergi. Walaupun Quraisy lawan dia. Kerana Nabi tengok Hilful Fudul di rumah Abdullah bin Jada'an. Jadi Islam ni bukan kata semua benda tak boleh serupa. Setengah orang apa saja, serupa orang kafir tak boleh. Melainkan benda yang serupa tak betul. 10 Muharram. Kenapa kita puasa? Kerana Nabi suruh. Pasal apa Nabi suruh? Pasal hari ni Nabi Musa alaihi salam menang lawan Firaun. Syiah pasal Yazid, pasal Al-Husain bin Ali dibunuh di Karbala. Kalau kita tengok sejarah, banyaklah benda yang cuba dikaitkan pada 10 Muharram. Bahtera Nabi Nuh lah, macam-macam lah. Tapi yang ada dalam hadis yang ni lah. Yang ni. Kemudian ada tak dalam hadis Nabi suruh buat bubuk Ashura? Tak ada. Setengah kata mereka buat bubuk Ashura kerana tiru Nabi Nuh alaihi salam. Tapi tak ada, tak disuruh. Puasa disuruh. Makan lauk pauk yang dimakan oleh para nabi, kita taklah disuruh. Puasa ibadah. Ada orang buat bubuk merah, bubuk hitam. Saya ingat yang tu ada unsur Syiah sikit. Warna bubur. Merah darah Husain. Sebahagian ahli hadis mereka kata kemungkinan orang yang suka suruh buat makanan dan jamuan pada hari Ashura, walaupun ada dia panggil it'am, tausiah, bagi-bagi makan, ada dalam sebagian riwayat hadis, tapi dia dhaif. Tapi dia tak, yang dhaif tu pun tak spesifikkan suruh buat bubuk. Maksudnya kalau siapa-siapa nak bersedekah pada hari Ashura, dia boleh sedekah lah. Hadisnya dhaif. Bagi orang miskin makan. Sebahagian berpendapat kemungkinan orang yang menggalakkan makanan mewah-mewah, sedap-sedap pada hari Ashura ni, kemungkinan mereka ni grup yang anti Husain bin Ali. Sebab mereka macam nak meraihkan pembunuhan Husain bin Ali. Kemudian Syiah ambil, pergi buat warna bubuk bagi jadi lain. Dan macam-macam. Tapi kita yang disunatkan ialah kita buat apa bulan 10 Muharram? Berpuasa. Ada juga riwayat yang macam-macam, macam menggalakkan juga berdoa dan seumpamanya. Sebahagiannya dhaif, sangat dhaif dan seumpamanya. Tetapi orang yang berpuasa dia memang disunatkan berdoa, kerana orang yang berpuasa doanya mustajab. Kalau ada orang yang memberi makan it'am orang miskin pada hari Ashura, walaupun hadisnya dhaif, la ba'sa bih, tidak mengapa dalam hal itu.
Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaum Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah, akhrajahu Muslim. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu bahawa Rasulullah ditanya mengenai puasa pada hari Ashura, Nabi kata diampunkan dosa tahun lepas. Yang ni siapa yang puasa hari ni, mudah-mudahan dosa-dosa dia tahun lepas diampunkan. Allah ampun dosa yang Allah maulah. Banyak mana dia nak ampun, urusan dia. Ada orang buat lawak. Dia kata, orang tanya Syekh, fadilat hari Arafah. Syekh mula-mula cerita tentang siapa yang pergi haji tak ada visa, berdosa kerana telah melanggar ulil amri. Dia haji tanpa visa. Lalu orang tanya Syekh, dosa kecil ke dosa besar? Syekh nak jawab pun susah. Dosa kecil, dosa besar. Syekh kata, dosa besar ni dosa yang ada ancaman-ancaman yang hebat, macam zina, minum arak. Adakah pergi haji tanpa visa nak standard macam tu kan? Jadi saya kata, dosa lah, taklah sampai dosa besar, tapi berdosa juga. Dia kata kalau setakat dosa biasa, hari Arafah dia ampun. Jadi kami main haji ni batal balik dosa-dosa tu. Orang kadang-kadang kecil besar dosa kita tak boleh tengok. Allah Maha mengetahui. Mungkin satu dosa kita ingat kecil, tapi kesan dia besar. Dia besar. Kan, dia besar. Kita parking kereta tepi jalan tak ikut peraturan. Jalan yang bahaya. Kita kata ni dosa kecil ya. Tapi satu hamba Allah motor mai, kerana terkalut dengan kereta kita, dia cuba mengelak, kereta lain hentam dia. Kita penyebab dia mati. Kita dosa besar. Walaupun awal tu rasa macam dosa kecil. Walau macam mana pun, Allah Ta'ala mengetahui dosa kecil dan besar, dia mengampun. Nabi kata Tuhan ampun dosa yang lepas. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah la in baqitu ila qabil ay as-sanata qadimah la asummanna tasya, akhrajahu Muslim. Nabi kata jika aku kekal sampai tahun depan, aku akan puasa pada hari yang ke-9. Hari 9. Kemarin lah. Sebab apa? Sebab Nabi dia sikit nak bagi beza identiti dengan Yahudi. Jadi bila Yahudi sehari, orang Islam dua hari. Tapi puasa juga yang 10 tu, supaya nampak 2 hari. Dalam mazhab Syafi'i, dia suruh kita puasa 2 hari. Jadi kita puasa 9 dan kita puasa 10. Tapi siapa yang terlepas 9 tu, dia boleh puasa 10. Siapa yang tak puasa 10 hari ni, tahun depan lah dia puasa. Kokok dia hidup lagi. Okey. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada hadis, tengok. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala min khulafaikum khalifatun yahsul mala hasyan la ya'udduhu adada
Wa fi riwayatin an Abi Sa'id wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman khalifatun yaqsimul mal wa la ya'udduh, rawahu Muslim. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khulafaikum, di kalangan khalifah-khalifah kamu. Kita tak tahu apa Nabi maksud khalifah-khalifah kamu. Adakah dia maksud khalifah yang 4, ataupun dia maksudkan khulafa semua sekali, ataupun dia maksudkan pemerintah? Khalifah ni setengah orang dia faham khalifah ni mesti khalifah macam khalifah dulu. Boleh jadi juga khalifah tu maksud pemerintah. Mula-mula dunia Islam ni satu je pemerintah dah. Pada zaman kerajaan Al-Khulafa Ar-Rashidin, satu pemerintah. Wilayah buka besar macam mana pun, satu pemerintah. Yang ada di negeri-negeri, gubernur yang dihantar oleh pemerintah. Khulafa yang berada di Madinah, dia hantar gubernur. Gubernur bagi laporan kepada pemerintahan di pusat. Dia pakai sistem federation juga lah. Dia semua, pusat dia Madinah. Wakil khalifah dia panggil amir. Amir, gubernur. Bukan amir, amir. Amir ni ketua lah, tapi di istilah dia amir. Amir Yaman, pemerintah wakil ketua di Yaman, amir. Setengah orang dia nak cakap Arab, dia kata bukan amir, amir. Arab ni ain lain, alif lain. Amir orang yang memakmurkan. Memang ada sahabat nama Amir, Amir Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Amir itu lain. Amir, amir lain. Itu saya sebut, ada orang, satu orang dia nak tunjuk pandai tapi taklah berapa pandai. Orang sebut ilmu kalam, kita sebut elok, bukan ilmu kalam, ilmu qalam. Nak bagi bunyi Arab. Qalam, pen. Kalam, kalam lah, cakap. Bukan kata cakap Arab macam semua bunyi ketuk-ketuk je. Dia ada qaf, dia ada kaf, dia ada ain, dia ada alif. Setengah orang kata. Sebab itu Nabi Adam. Nabi Adam, Adam. Memang ada lahjah yang sebut Adam, satu lahjah di Yaman, Adam disebut, tapi tak betul. Dia Hamzah jadi inqalab al-Hamzah ainan. Hamzah jadi ain. Itu tak betul. Dia panggil amir. Pada hujung pemerintahan, pada pemerintah khulafa yang keempat, Ali bin Abi Talib, dia krisis. Krisis dia pasal isu Sayyidina Uthman, menyebabkan Ali, pemerintah dia di Kufah, ada satu lagi amir di Syam, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dua. Tapi Muawiyah tak pernah istiharkan diri dia pemerintah, pasal dia asal amir bagi kerajaan Sayyidina Uthman dan juga amir bagi Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian dia tak mau taat kepada Ali bin Abi Talib. Dia tak taat kepada Ali bin Abi Talib. Berlaku krisis sekarang. Mereka berlaku tahkim menurut riwayat Al-Khalifah bin Khayyab. Ni riwayat yang lebih diyakini dalam hal ni. Ali terus dengan pemerintahan dia, Muayyah dengan pemerintahan dia.
Sehinggalah akhirnya Khawarij bunuh Ali, dan Khawarij juga bunuh Muawiyah, tikam Amr bin As. Dia tak sempat tikam Muawiyah. Yang lain Amr bin As cedera, tapi Ali mati. Ali mati. Bila naik Muawiyah jadi khalifah yang pertama Bani Umayyah. Kemudian dinasti itu Bani Umayyah, keturunan Bani Umayyah. Bani Umayyah ni besar. Sayyidina Osman sebenarnya sebahagian daripada Bani Umayyah. Satu je. Setiap masa satu je pemerintah. Setiap masa satu je pemerintah. Kecuali pada zaman Abdul Malik bin Marwan, Abdullah ibn Zubair, dia juga istihar menjadi khalifah di Mekah. Dan diikuti juga oleh orang Madinah. Kemudian berlaku peperangan dan Abdullah ibn Zubair meninggal. Terbunuh. Dibunuh oleh Puak Hajjaj yang mewakili Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dunia Islam berterusan. Dalam satu masa, satu khalifah. Kemudian kerajaan Abu Abbas As-Saffah, dia naik, tumbangkan kerajaan Bani Umayyah. Abdul Rahman Dakhil, dia lari. Masa tu Bani Umayyah dah buka kekuasaan. Daripada Afrika dah buka di Andalus. So di Andalus ada kerajaan Bani Umayyah, baki kerajaan Bani Umayyah. Di Baghdad kerajaan Abbasiyah, dua. Kemudian dunia Islam berpecah lagi. Mulukut Tawaif, kerajaan dah mula lemah. Bentuk kerajaan dalam satu masa ada 2-3 pemerintah. Idea mewujudkan khalifah yang dia orang nak sebut tu, satu orang pemerintah bagi whole the world, seluruh dunia. Macam mustahil lah. Kita tak penting. Politik boleh berubah. Yang penting sesiapa yang menjadi pemerintah bagi satu kawasan, dia hendaklah adil. Bila Nabi sebut dalam hadis min khulafaikum, kita tak tahu dia maksud yang mana. Adakah pada ujung zaman nanti khalifah akan mai seorang balik? Mungkin pada zaman Mahdi tentu dia mai satu balik. Dan ini disebut dalam beberapa hadis. Okey. Mahdi akan datang dengan satu. Ada berapa khalifah yang akan jadi seorang yang memerintah dunia? Wallahu ta'ala alam. Ada kata selain daripada Mahdi. Nabi kata min khulafaikum khalifatun yahsul mal hasyan la ya'udduhu adada. Di kalangan khalifah-khalifah kamu ada khalifah yahsul mal hasyan, yang mencurahkan harta dengan curahan dan dia tak boleh kira dah. Yang ni bagi harta tak kira dah. Dia terjemah apa dalam Indonesia situ? Dia terjemah apa? Meraup. Maksud dia melimpahkan harta, dia kaut harta macam tu. Tak, dia bagi, maksud bagi harta. Dan dia tak kira dah. Kerana harta terlalu banyak. Yahsu ni maksudnya dicurah. Curah harta. Sebahagian ahli hadis dia kata peristiwa ni pada zaman Osman bin Affan. Maksud pada zaman Sayyidina Osman memang duit banyak, harta banyak. Sebahagian kata maksud hadis ini mungkin zaman akhir zaman. Wallahu ta'ala alam. Ada yang berpendapat, Ibn Allan antara yang berpendapat maksudnya pada zaman Osman. Pada zaman Osman mula duit banyak. Tiang Masjid Nabi pun diukir dengan perak. Duit dah banyak. Sebab tu pada zaman tu berkelahi. Bukan Osman yang berkelahi, tapi oleh duit banyak, kerja dah tak ada, berebut duit dah. Tapi dalam hadis ni juga sebut, dalam hadis lain Jabir dan Abi Sa'id riwayat, pada akhir zaman yakunu fi akhir zaman khalifatun yaqsimul mal wala ya'uddu. Ini riwayat yang lain. Pada akhir zaman dia kata, ini disebut pada akhir zaman akan ada khalifah yang membagikan harta tanpa mengiranya lagi.
Tak kira dah. Kaya lagi. Bukan brim ni. Lebih dah. Pasal brim, lepas tu dia kira. Lepas tu kita kena cukai. Hal ni lepas daripada brim lagi lah. Kok orang baca hadis ni. Dia kata, aku ni yang duk bagi ni. Dia bagi kira. Hal ni tak kira dah Nabi kita. Punya banyak harta. Ha? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an kata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqah min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhaha minhu wa yara ar-rajulu al-wahid yatba'u 40 imra'ah yaluzna bihi min qillati ar-rijal wa kasrati an-nisa'. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, Abu Musa Asy'ari riwayat, Nabi bersabda, akan datang pada satu zaman, akan datang kepada manusia satu zaman, yatufu ar-rajul fihi bisadaqati min adh-dhahab. Satu orang lelaki, yatufu yakni berjalan, mengelilingi, pi sana sini, kerana go around untuk apa? Bawa sedekah daripada zahab, daripada emas. Sedekah boleh maksud sedekah zakat, zakat juga sedekah. Sedekah ni ada dua. Sedekah yang wajib namanya zakat. Sebab tu innamas sadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara, yang tu zakat. Sedekah yang sunat, hak tu tatawwu', hak tu yang sedekah orang Melayu kata, lah bukan wajib, sedekah aja. Sebenarnya sedekah ada dua. Sedekah tu boleh jadi wajib. Zakat itu sebahagian daripada sedekah. Zakat sebahagian daripada sedekah. Pada akhir zaman ada orang, Nabi kata, pada satu zaman, akan datang pada satu zaman di mana lelaki akan bawa sedekah dia daripada emas. Thumma la yajidu ahadan ya'khudhaha minhu. Kemudian dia akan dapati tak ada satu orang pun yang mau ambil emas ni daripada dia. Hadis ni sebut emas kerana emas ni biasanya orang bagi nasi, ni mainlah makan nasi sedap ni. Dia kata, sudah aku kenyang lah, bukan tak mau makan, dan aku tahu sedap. Kadang-kadang orang semawa, banyak benda yang orang semawa, kita kenyang, kita tak mau. Mainlah tidur rumah aku, dia tak buat tak apa, aku nak balik. Zaman dulu orang terpaksa. Nabi Musa dengan Nabi Khidir minta tumpang orang tidur, tak bagi. Sekarang ni kita ajak member kita main tidur rumah aku, tak buat apa, aku balik rumah aku. Rumah tilam dia empuk pada kita kan. Tapi kalau kita kata nak balik lah, ni ada emas kilo, ambil dulu balik. Tak apa, aku tunggu. Tamat dia tunggu. Kerana dia bukan nak makan malam tu, kan? Okey. Emas, benda yang paling aghla, benda yang paling berharga. Kalau emas orang pergi sedekah, orang tak mau. Maksudnya bayangkan yang lain lah. Setakat jemput makan nasi, pakai tak mau dah. Setakat abang kata aku nak bagi ke tanah sebidang, tak mau dah. Emas semua dia tak mau. Nak ceritanya benda, bukan Nabi nak cerita emas tu, Nabi nak cerita hatta benda yang paling berharga pun nak cari orang tak mau. Wa yala rajulul wahid yatba'u 40 imra'ah yalizna bihi. Dan akan kita dapati satu orang lelaki 40 orang perempuan ikut dia. Bukan Casanova. Tapi Nabi kata yalizna bihi, kerana orang perempuan semua pakai harap kat dia. Sebab min qillatir rijali wa kasratin nisa, kerana banyaknya lelaki dan kurangnya perempuan. Kerana kurangnya lelaki dan banyaknya perempuan. Kerana kurangnya lelaki dan banyaknya perempuan.
Korang tu boleh jadi kerana korang sungguh orang lelaki. Korang boleh jadi kerana perempuan jadi banyak, dengan sendirinya nisbah lelaki jadi korang. Jadi orang lelaki masa tu boleh jual mahal kan. Sebab tu hikmah Allah Islam benarkan poligami. Masa tu kalau poligami 4 pun tak cukup pasal ada 4 40 dalam sebagian riwayat Bukhari 50. Maksudnya banyak lah. Boleh pilih lah. Mungkin ada orang bercita-cita hidup zaman tu, senang minta poligami tak dapat. Tapi nak ceritanya, Nabi cerita zaman tu. Nabi cerita tentang keadaan manusia pada zaman tu. Orang dah tak kisah dengan reta. Orang dah tak kisah dengan perempuan. Hidup ni dua, reta dan harta dan perempuan. Nabi sebut dalam hadis, manusia ni tak pernah puas dengan harta. Tapi bila sampai dekat dengan kiamat, barangkali manusia dah tak mau, manusia dah kecewa dengan hidup. Manusia sampai masuk dalam syurga. Nabi cerita, sampai orang masuk dalam syurga, manusia akan minta, ada orang dia minta, ya Allah, uridu an azra. Tuhan tanya, kata, wahai hamba aku, sebut apa yang kamu mau. Ada hamba Allah besok di akhirat, dalam hadis sahih, dia kata, wahai Tuhan, aku nak cucuk tanam. Syurga nama jannah. Kenapa panggil jannah? Kerana dia jannah, dia ditutupi dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang menghijau. Sebab tu kita panggil jin, kerana ditutupi. Falamma janna alaihi jannah telah melitupi. Jannah maksud tutup. Kebun-kebun banyak syurga ni, menghijau. Quran sebut jannah tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya dah sebut, Quran dia tak cerita masuklah kamu ke dalam bangunan-bangunan 4 segi yang cantik. Dia ada orang suka duduk bangunan, ada orang tak suka duduk dalam bangunan. Geng Badawi tu bukan suka duduk dalam bangunan. Kerajaan Saudi bagi bangunan rumah kat dia, dia bawa masuk unta duduk dalam tu, dia tidur kat kemah luar. Dia suka duduk kemah. Ada orang jenis tak suka duduk dalam rumah, tak suka duduk dalam istana. Ada orang suka duduk dalam kemah. Tapi semua manusia akan sepakat bila sebut benda yang tempat yang elok, tempat itu ada pokok yang menghijau dan air yang mengalir. Sebab itu Quran ulang unsur yang sama. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata, kalau aku buat satu tempat rumah elok kawasan kering kontang apa pun tak ada, kita tahu aku tak mau duduk. Tapi kita bayang tempat ada sungai yang indah. Quran sebab tu Quran mengulangi elemen ini, unsur ini, gambaran ini. Manusia bila masuk syurga menghijau. Tapi ada hamba Allah masuk syurga, dia beritahu Tuhan tanya nak apa? Dia kata, kuasa nak tanam pokok. Tuhan kata, punya banyak pokok nak tanam Tetapi aku suka tanam. Ada orang jenis suka menanam? Dia tak? Dia pencin, dia bukan buat apa pun, bukan dia makan pun, dia suka tanam. Dia hobi dia menanam pokok. Masuk syurga orang, dia minta ke Tuhan nak tanam pokok. Tuhan bagi dia tanam. Sehingga Nabi kata, lembah yang dipenuhi dengan pohon-pohon. Tuhan bagi tanah, bagi dia tanam. Dia suka, dia tanam.
Tuhan kata, wahai hamba aku, tak pernah ada benda yang memuaskan kau. Hak pokok bagi tak puas hati, tanam, tapi Allah bagi. Orang Badui dengar Nabi sebut hadis ni. Badui kata apa? Rasulullah, laki yang minta tanam dalam syurga tu, sama ada geng Quraisy ataupun geng Ansar, mereka suka tanam pokok. Kami geng-geng Badui, kami tak buat benda macam ni. Hadis kata, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi penggelak kat dia. Dia bela kaum dia, bukan salah pun, tapi dia gelak. Dia kata, ni mesti geng Quraisy ataupun geng Ansar ni. Puak-puak Badui tak nak buat kerja ni macam ni kami. Sampai masuk syurga nak tanam lagi pokok. Macam-macam tu lah kan. Maksudnya manusia, manusia sampai masuk dalam syurga pun dia tak puas lagi. Tapi bila dia hidup dalam dunia, dia dah puas. Kacau pada akhir zaman. Kacau pada akhir zaman. Dan saya nak sebut beberapa perkara tentang manusia dan kepuasan mereka di dalam kehidupan. Tabiat manusia. Tabiat manusia ni, Allah kata, zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl al musawwamah wa an'am wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah kata, zuyina linnas hubbus syahwat, dihias kepada manusia sukakan syahwat, keinginan. Kalau sampai manusia tu, aku ni tak ada keinginan apa dah. Tapi kalau dia kata, ustaz apa duk teringin dunia, dia ustaz orang. Cuma yang salah bila dunia tu telah menguasai prinsip dia. Orang kata, ustaz, ada satu tempat makan sedap, ada, kita boleh jajak saya pergi. Teruk ustaz tu cinta dunia. Dia manusia. Allah jadikan, memang ada yang teruk pun kan, kerja makan kan, bergemuk tak mau. Zuyina linnasi hubbus syahwat, dihiaskan kepada manusia itu hubbus syahwat, sayangkan nafsu, sukakan nafsu. Syahwat minan nisa, daripada wanita. Hatta Nabi kahwin, suka wanita. Wal banin, dan anak-anak. Sebab tu kalau orang tak mau anak tu, dia tabiat ganjil sikit. Baru-baru kahwin mungkin ikut tak mau anak, nak enjoy. Tapi sampai 50 tahun aku tak mau anak, kacau. Dia tabiat kemanusiaan tu Tuhan tarik sikit ke dah. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlambak-lambak. Setakat RM20, RM30 orang tak berminat. Tapi cerita hang boleh ada 20 juta, oh semua orang tidur tak lena. Minaz zahabi wal fiddah, yang berlungguk-lungguk daripada emas dan perak. Wal khailul musawwamah, dan kuda-kuda yang elok. Zaman dulu lah. Zaman lah apa? Kereta lah. Sebab tu orang beli kereta ni bukan kekal. Pakai 3 tahun tukang, pakai 3 tahun tukang. Mula dia pakai kancil, dia tak kancil tak bawa lah. Lepas tu dia tak perhati, dia cari kambing. Kan? Lepas tu dia cari lembu. Kerana al-khail musawwamah, kenderaan yang elok. Wal an'am, dan binatang ternakan. Wal hars, dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, Quran kata, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat yang baik, yang kembali. Semua orang ada benda ni. Quran datang didik supaya kita dapat ukur nafsu kita terhadap benda-benda ni, supaya jangan langgar prinsip. Nabi hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi Bahrain. Bila Nabi hantar pergi Bahrain, Abu Ubaidah balik daripada Bahrain, bawa harta banyak daripada zakat Bahrain apa semua. Abu
Abu Ubaidah balik belah malam. Zaman tu bukan ada SMS. Tapi main kata cerita harta ni, semua Madinah tahu. Abu Ubaidah balik dengan kumpulan dia bawa harta. Bila mai semayang subuh, penuh sahabat di masjid Nabi. Semua penuh masjid. Nabi SAW habis semayang subuh. Nabi pusing tengok belakang. Penuh. Hadis kata fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Rasulullah pun senyum bila tengok. Nabi kata adhunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Nabi kata aku rasa hampa semua ni dengar kot cerita Abu Ubaidah balik main daripada Bahrain ni, bawa benda. Faqalu ajal ya Rasulullah. Dia berkata, ya wahai Rasulullah, kami dengar tu lah. Padahal sahabat ni bukanlah cinta dunia teramana sangat. Boleh serah nyawa untuk jihad ni. Tu pun bila dengar kata mai kata banyak pakat pi lah kan. Kalau kita cepat lagi kan. Nabi kata abshiru wa ammilu. Nabi kata aku bagi gembira, tak apalah bercita-cita lah. Tapi Nabi kata fa wallahi mal faqra aghsha alaikum walakin aghsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakathum. Nabi kata demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut menimpa kamu, tapi yang aku takut menimpa kamu ialah dibentangkan kepada kamu dunia seperti mana dibentangkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Lalu kamu berlumba-lumba untuk mendapatkan dunia itu seperti mana mereka dahulu berlumba-lumba. Lalu dunia itu memusnahkan kamu seperti mana dia telah memusnahkan mereka. Nabi kata miskin aku tak takut sangat. Kaya lupa dunia lagi aku takut. Ada orang baca hadis apa? Kadul faqr kana al-faqr kada al-faqr an yakuna al-kufr. Hampirlah kefakiran itu menjadi kekufuran. Hadis ini tak sahih. Hadis dia baca untuk belanjawan bajet boleh. Tak sahih hadis tu. Islam tak suruh kita miskin dan dia pun tak mau kita minta-minta. Tapi antara orang kaya yang lupa diri, orang kaya dengan orang miskin, siapa yang cepat lupa diri? Orang kaya atau orang miskin? Banyak lupa diri ialah orang kaya. Islam bukan anti orang kaya tak. Tapi sebab tu nas banyak mai ingatkan orang yang banyak duit daripada ingat. Bila orang miskin dia tak payah nak buat apa, dia minta rezeki kat Tuhan. Ya Allah tolonglah. Tapi kalau sampai miskin kemudian sombong, dah lah miskin sombong pula. Miskin naik gerek, angin tak ada, makan pun tak cukup, namun kata nak main masjid tak, namun kata nak semayang tak, subuh tak bangkit, dalam miskin balok pula. Oh teruk tu, yang tu memang teruk. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Tapi kalau orang tu kaya, kemudian infak pada jalan Allah, bagi untuk Islam, tak sombong pula, tentulah kelebihan dia lebih banyak daripada orang yang miskin. Ini ada dua hadis yang kita baca dan insya-Allah kita sambung. Cuma saya nak sebut sikit ada beberapa qaul yang kita sebut Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah bila sekarang bila mari orang kata sekarang ni mari geng-geng sufi masuk dalam Malaysia. Baguslah kalau sufi betul. Sufi hak zuhud tu bagus. Yang ajak orang zuhud, rendah diri, akhlak cantik,
Baguslah kalau sufi tu mai. Tapi haduk mai ni nama saja rasa macam sufi, tapi ranggi kot. Kadang-kadang yang habaq kata orang supaya zuhud dengan dunia, dia punya ceramah cah punya mahal. Macam saya kata di Afrika lah, syekh-syekh tarikat tu, Masya Allah, punya kaya, duduk kursi emas. Hak bawah-bawah, hak pengikut tarikat ni, boleh kira berapa batang tulang bah? Tulang bah ni? Tulang kerangka. Dapat duit bagi kat syekh, dapat duit bagi kat syekh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebut, apa maksud zuhud? Kata dia, az-zuhud taraka ma la yanfa'u fil akhirah. Yang dikatakan zuhud tu meninggalkan apa yang tak memberi manfaat pada hari akhirat. Kalau sampai peringkat tu, zuhud tu hebat. Kita ni ada banyak benda, saya tuan-tuan pun barangkali sama, ada banyak juga benda tak memberi manfaat pada hari akhirat, tapi ada kat kita. Kita tak zuhud ni. Tu zuhud. Dan apa maksud wara'? Kata Ibn Taimiyah, wara' taraka atau tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah, iaitu meninggalkan apa yang takut memberi mudarat pada hari akhirat. Artinya wara' zuhud, zuhud lagi dahsyat. Zuhud yang tak bagi manfaat pun dia tinggal. Wara' yang takut memberi mudarat dia tinggal. Kadang-kadang tak haram lagi, tapi kita tak ambil, takut esok jadi masalah, mai dosa aku tak mau. Jadi tak dosa lagi, tapi dia tak mau dah. Dia wara'. Dia wara'. Imam Ahmad sebut tentang zuhud, tak mau dunia ni. Orang kata zuhud ni 3 benda. Yang pertama, zuhud yang peringkat yang pertama, tarkul haram, meninggalkan yang haram. Kata dia, wahwa zuhdul awam. Ini zuhud orang awam. Ni standard macam saya. Tuan-tuan mungkin lebih kurang kot kan, standard atas sikit lah kan. Rasa tu pun kadang-kadang belum tentu lepas kita ni, iaitu tinggalkan yang haram. Teratur dulu zuhud kita. Yang mana haram kita kalau boleh kita tak mau buat lah. Yang ni zuhud juga tu, tapi zuhud hak standard biasa, kata Imam Ahmad. Hak standard, hak tinggi sikit, kata Imam Ahmad, tarkul fudul minal halal wa huwa zuhudul khawas, iaitu meninggalkan berlebih-lebihan dalam benda yang halal. Halal tapi lebih. Yang tu zuhud orang-orang yang khawas, yang darjat khas. Benda tu kalau dia pakai pun halal, tapi terlajak lebih halal tu. Ikut-ikut, contoh mudah lah, rumah dengan dia, dengan besar family dia, lebih kurang 1,000 boleh duduk lah. Dia tak padan lah. Kita pergi buat rumah hak 300,000. Halal duit kita. Tapi kata Imam Ahmad, zuhud khawas, dia tak ambil sampai tengah tu. Dia ambil ngam-ngam. Ngam-ngam hak halal untuk dia. Ini zuhud khawas. Ini bukan berarti dia bagi diri dia miskin. Harta dia diinfak untuk pembangunan orang Islam yang lain dia buat. Tapi untuk diri dia, untuk diri dia. Makan, dia duit banyak, nak makan RM100 sepinggan pun boleh, tapi dia makan ngam-ngam, cukup macam orang biasa makan, dia tak lebih. Sebab meninggalkan berlebih-lebihan pada benda yang halal. Imam Ahmad kata hak tu darjat yang kedua. Darjat yang ketiga, yang paling tinggi dalam zuhud, yang paling tinggi dalam zuhud, iaitu tarku ma yusghilu 'anillah
wa huwa zuhdul arifin. Meninggalkan apa yang menyibukkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Itulah zuhud golongan arifin, golongan yang kenal Tuhan. Bukan saja berlebihan yang halal, apa saja yang menyebabkan kacau ibadat dia tak ambil. Artinya lagi cukup-cukup lah dia ambil dia. Kata Imam Ahmad, yang ni zuhud golongan arifin. Sebab tu manusia darjatnya tidak sama di sisi Tuhan. Kalau golongan ini, inilah yang katakan zuhad, yang kemudian ditukar menjadi nama golongan ahli sufi. Ahli sufi. Tapi kalau baju cantik, jubah, serban RM300.5, sidai kot ni, lepas tu mahabang kata dia wali songo, kita tak ada. Wali sogo. Wali songo ni pun macam-macam. Macam-macam. Sebab kita tak tahu kajian. Mudah-mudahan mereka orang saleh lah. Tapi macam-macam. Macam Sunan Cik Siti Jenal tu, dia ada banyak pandangan dia yang kontroversi tentang Allah. Dia nak macam sama dengan Husin Hallaj yang dihukum oleh Ahli Sunnah sebagai telah rosak akidahnya kerana menyatakan Allah berada dalam jubah dah. Sunan Kalijaga, sebahagian orang kita tak tahu kerana kita tak buat kajian, tapi sebahagian pengkaji menulis bahawasanya dia ada hubungan juga dengan perkembangan Syiah di Indonesia. Ini wallahu a'lam, mudah-mudahan mereka orang baik. Tapi kita sebab tu kalau nak contohilah manusia yang kita yakin, iaitu Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada soalan? Ada soalan? Saya mengajak di Kuala Lumpur, sampai tak ada nak jawab soalan, punya banyak soalan. Tapi di IQ ni kebanyakan dah cekak, jarang ada soalan. Ada soalan lah, tak banyak. Jika seorang wanita beragama Islam tinggal dalam rumah dengan perempuan non-Muslim, bolehkah wanita itu membuka auratnya dalam rumah tersebut? Ulama khilaf dalam masalah ini. Saya ingat saya dah hurai dulu, tapi saya nak ringkaskan. Khilaf dalam masalah. Di kalangan mereka, para ulama ada yang menyamakan aurat wanita di hadapan wanita bukan Muslimah sama macam aurat wanita di hadapan lelaki yang ajnabi. Kalau hal itu artinya dia tak boleh buka. Di kalangan mereka menyatakan tak sama. Ni mereka macam dengan lelaki, dengan wanita yang lain juga. Sama, wanita dan wanita dianggap bahawasanya mereka boleh mendedahkan bahagian-bahagian tubuh mereka yang tidak menimbulkan fitnah. Saya tahu soalan ini terutama mereka yang duduk di asrama dan seumpamanya. Saya katakan wallahu ta'ala alam, ringkas kepada isu ni. Itu saya sebut dah. Dia boleh mendedahkan bahagian-bahagian tubuhnya yang tidak menimbulkan fitnah pada diri dia. Sekadar rambut umpamanya, dan bahagian anggota yang mana tidak menjadi buah mulut tentang latar diri wanita tu. Kerana hatta kalau kita ada satu orang perempuan yang bukan isteri, yang bukan mahram suami kita, ajnabiah, kita tak boleh cerita kat suami kita bentuk tubuh dia dan seumpamanya, kerana dilarang oleh syarak. Maka syarak bimbang wanita ni akan tengok tubuh dia dan menjadi buah mulut tentang tubuh wanita muslimah. Maka dengan itu maka dia boleh dedah yang perlu sajalah.
Jangan mentang-mentang duduk asrama tidur dengan spender macam tu, tak boleh. Dia tak bar sama-sama perempuan, dia kata. Kerana itu boleh menimbulkan fitnah. Terutama pada zaman ni, kadang-kadang duduk dalam asrama, ambil gambar lah sekali dan seumpamanya, kemudian gambar tu kawan ni tak tahu hukum apa. Dia post pula di dalam internet, dalam apa yang mendedahkan aurat orang-orang wanita muslimah. Solat 2 rakaat lepas akad nikah, adakah sunnah? Sunnah, kerana ada riwayat di mana Nabi SAW mengajar supaya solat 2 rakaat selepas daripada akad nikah, iaitu isteri mengikut suami solat di belakang suami selepas akad nikah. Dan ini disebut siapa yang ada Zifaf Albani rahimahullah dalam simpunan amalan-amalan yang sunnah yang dilakukan oleh suami isteri, iaitu dia solat 2 rakaat selepas akad nikah. Cium dahi isteri, upacara pembatalan ayat semayang, adakah sunnah? Hak batal ayat semayang, hak malam tu batal ya. Kan? Bila dia bersetubuh dengan isteri dia, batal ayat semayang. Kalau dia sentuh tangan isteri dia dalam mazhab Syafi'i, batal. Dan ini qaul Ibnu Umar dan disebut dalam Muwatta. Tapi dalam sebahagian mazhab Abu Hanifah dan seumpamanya tak batal. Adakah upacara pembatalan ayat semayang? Tak ada. Nak cium dahi isteri ke, nak cium telinga isteri ke, rambut isteri ke, dia cium lah isteri dia. Bukanlah kata hanya boleh cium dahi ya, dia cium tak mana pun, kan? Jadi tak ada masalah. Ada tak upacara cium tu yang disunatkan? Tak ada. Dan tak disuruh dia pergi cium depan bawah orang ramai. Tak ada pasal. Lepas pada Tok Qadi duk panggil, tolong mah cium kan depan ni. Tok Qadi tu buat cara tu. Tolong beri penjelasan tentang tahnik, tahlil marhaban, adakah ada unsur Syiah? Tahlil la ilaha illallah, tak ada apalah tahlil, kita disuruh la ilaha illallah, kita disuruh untuk tahlil. Cuma yang ada dalam orang Melayu ni tu bukan tahlil, dia upacara kenuri arwah. Kalau satu orang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, disuruh la ilaha illallah. Cuma orang kita dia kumpulkan bacaan-bacaan tertentu apa semua, yang tu dia namakan tahlil. Yang tu bukan tahlil lah, yang tu upacara kenuri dan seumpamanya. Marhaban ni bahasa Arab asal maksud dia apa? Selamat datang, marhaba, kan? Arab kata maksud selamat datang. Tapi oleh kerana marhaban yang disebut dalam masyarakat Melayu ni merujuk kepada burdah ataupun qasidah yang ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji, yang mana disebut marhaban sallallahu alaihi kan apa. Jadi marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah, marhaban Jaddal Husaini, selamat datang wahai Rasulullah, selamat datang Jaddal Husaini, iaitu Datuk Al-Husain. Boleh tak kalau kita kenuri kita panggil orang marhaban? Boleh, tak ada masalah. Kerana itu termasuk di dalam perayaan kegembiraan. Cumanya di dalam marhaban tu, Abu Ja'far Al-Barzanji tu, ada beberapa tempat rangkap yang tak berapa tepat maklumatnya. Seperti unta cakap Arab malam Nabi lahir, burung-burung minta nak jaga Nabi. Tetapi 80-90% yang terkandung dalam tu betul.
cerita tu betul, ada asas sirah dia. Kalau kita pergi tengok adik-beradik kita panggil geng tekong marhaban mari masa kenuri, tak ada masalah apa, kerana itu termasuk di dalam lagu nyanyi. Nabi SAW bila pergi ke majlis Ansar pada hari perkahwinan, Nabi tengok mereka tak menyanyi. Nabi tanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, kenapa tak ada nyanyian? Innal ansar fi hadzal hayy yu'jibuhumul allahu. Sesungguhnya ansar yang hidup di lorong ni, yang duduk di jalan ni, mereka sukakan nyanyian. Jadi Nabi suka, jadi mereka pun menyanyi. Mereka nyanyi, gadis-gadis menyanyi, bukan saja ni, bukan lelaki, gadis-gadis menyanyi. Sebab tu kalau ada orang perempuan yang marhaban pun tak apa, gadis-gadis menyanyi. Mereka menyanyi, cuma apabila ada rangkap tak apa lirik tak apa betul, Nabi perbetul, kerana mereka kata wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di sisi kami ada nabi yang mengetahui apa yang nak berlaku besok. Nabi suruh perbetulkan, kata tak betul, Nabi tak tahu apa yang nak berlaku besok. Allah saja tahu. Kalau ada orang mengaku dia ni Tok Wali tahu besok nak berlaku apa, jahanam dah. Tak betul. Jadi boleh tak marhaban? Boleh ya. Cuma kalau kita boleh suruh dia skip rangkap-rangkap hak orang tepat tu, asan lebih bagus. Jadi kalau kita tak mau marhaban pun, kita gantilah dengan lagu, nasyid dan apa saja, semuanya termasuk dalam benda baik. Sebab tu kalau kita dah tak larat siapa nak nasyid, kita pasang lagu yang ada nasyid dan ada lagu-lagu yang menghiburkan, yang menimbulkan suasana gembira pada hari perkahwinan, disunatkan, digalakkan, kerana kita suruh bergembira pada hari berkenaan. Disuruh bergembira. Dan wanita yang, kalau kita ambil mak andam, mak andam bukan hak khurafat lah, duk pergi jampi repet-repet, tak boleh lah. Maksudnya mak andam dalam erti kata tukang solek, untuk solek pengantin juga sunnah. Kerana sebab tu Ummu Salamah dia solekkan isteri Nabi SAW, yang apabila Nabi kahwin dengan isteri baru, biasanya Ummu Salamah akan ambil tanggungjawab untuk solekkan isteri itu sebelum dia masuk jumpa Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Jadi marhaban ni kalau orang buat, kita tak usah kacau lah, tak apalah marhaban. Cuma kita kritik sikit beberapa lirik dia yang kurang tepat. Kalau kita tak mau yang tu, kita boleh carilah mana-mana kumpulan nasyid, main-main kompang ke, main hadrah ke, termasuk di kalangan benda yang digalakkan di dalam perkahwinan. Pengantin cantik digalakkan. Ummu Salamah solek Safiyah binti Huyai, isteri Nabi, sebelum malam perkahwinan. Jadi kalau perempuan pakai inai hari perkahwinan, digalakkan, kerana itu mencantikkan dia. Mencantikkan dia. Tak adalah dia jampi Nabi Yusuf naik pelamin, Nabi Yusuf tak naik pelamin. Tapi maksudnya kita jangan rigid sehingga kita anggap benda ni, wanita takkan dia kahwin malam serebeh ya. Ni dia ni geng ikut sunnah ni serebeh jumpa suami. Tak betul, dia kena solatkan dia. Dan hiaskan perkahwinan. Ada nyanyian, ada apa? Digalakkan. Nabi tegur bila orang kahwin keadaannya tak bergembira. Hari kalau nak pasang lagu, jangan pasang lagu sedih, pasang lagu gembira. Hari kahwin, hari orang datang dari jauh balik, hari raya, disunatkan kita menyanyi nyanyian-nyanyian yang gembira, bukan sedih.
Bolehkah kita samak selain daripada tanah, iaitu seperti mencuci detol? Dalam mazhab Malik boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i dan selain daripada Syafi'i termasuk dalam Abu Hanifah, sebab kita samak, kalau dia faham samak ni kena samak apabila saya sebut dah banyak kali, apabila kena jilatan anjing. Sab'a marat, basuh 7 kali. Ulahunna biturab, kata Nabi, salah satunya dengan air tanah. Kekal dengan air tanah lah, lebih simple lagi. Bukan tanah tu tanah selut, kena pergi bendang, korek tengah-tengah. Setengah orang buat merepek dulu. Nak samak, kena pergi korek bendang, ambil selut hak tengah tanah. Kalau zaman tu Nabi suruh buat macam tu, demam. Pernah padang pasir, tanah selut apa? Tanah, orang kata tanah-tanah lah, jangan jadi Bani Israel. Orang sebut lembu, tanya pula lembu jenis apa, warna apa. Tanah-tanah ha. Turab, ulahunna biturab, salah yang awal, jangan turab tanah. Pasir rumah kita tanah, ambil pasir tu bubuh layak, curah dia. Lepas tu basuh 7 kali. Yang satu jangan pasir sehingga hilang. Bukan kena pergi bacuh ayak pasir tu pula. Tu jampi ikut tengah, minum dulu. Tak ada, ambil pasir. Tak usah duk menyusahkan. Dulu macam orang tanya, tayar kereta saya kena letak anjing. Adakah saya kena samak tayar kereta saya? Saya kata, kalau rasa nak rebus makan tayar kereta tu, samak lah. Nama pun tayar kereta, jalan merata, jenuh nak fikir macam tu. Kok malam duduk jilat tayar kereta tu pelan-pelan cicah dengan sos ke apa, sama. Tak payah agama tak menyusahkan, benda hak kita nak guna sudahlah. Pakaian kita, benda dipakai, tayar kereta bukan kita duk pakai. Kok lepas-lepas parking kereta, potong tayar tu buat sejadah ke apa, lain lah cerita. Dia susah, dia suka fikir, benda pergi jadi susah. Dia lalu yang hujan kena, dia mula buat fikir was-was. Mungkin anjing lalu. Mungkin tadi ayak lain kot mai. Ayak anjing ada. Mungkin terjilat, kena. Dia duk banyak. Sebab tu Sayyidina Umar marah. Bila Sayyidina Umar nak ambil air, ada orang yang ikut dia katanya, wahai tuan punya kolam ni, ayak ni bersih tak? Dia kata diam, tak payah jawab. Dia kata aku nak ambil. Duk andai-andai apa? Wahwas. Boleh tak dia puasa 10 saja? Dia boleh puasa 10 saja. Setengah penceramah suka menyebut di akhir ceramah mereka, yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tidak baik itu daripada Kerajaan Barisan Nasional. Apa? Apakah perkataan itu salah di sisi Islam? Tu Gen Sungai Limau. Dia asalnya ahli sunnah. Kita sebut ni ta'adub dengan Tuhan. Kita kata yang baik daripada Allah Ta'ala. Maksudnya ajaran yang baik, ilham yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang buruk itu daripada kelemahan kita sendiri. Tuhan tak ajak, kita yang buat. Kalau itu maksudnya, ni tolak sebelah masalah Barisan Nasional Kampah ni. Saya nak cerita konsep tu dulu. Kalau itu maksudnya betul. Tapi kalau kita maksud kebaikan itu daripada Allah Ta'ala, kejahatan itu bukan daripada Allah. Dari segi usul ataupun dari segi kaitan pemahaman basic akidah, dia macam salah sikit. Semua benda ni, everything in this world, apa saja dalam dunia ni lah. Dunia ni maksudnya apa yang Tuhan cipta, makhluk lah. Everything is from Allah. Semua benda daripada Allah. Yang baik pun daripada Allah, yang buruk pun daripada
Allah. Cuma bagaimana yang buruk itu kita tafsirkan, itu soal yang lain. Buruk, baik itu satu penilaian. Kita nilai. Umpamanya banjir bagi rumah kita yang duk ada tengah, kita pergi buat rumah kawasan banjir tak baik untuk kita, buruk lah. Tapi kalau rumah kita tak ada kawasan tu, banjir yang di hutan, di tempat-tempat lain, dia baik untuk kesuburan bumi. So baik buruk ni pun pada dimensi yang berbeza-beza. Yang ni yang menimbulkan kekeliruan kepada golongan Epicurus. Epicurus ni seorang tokoh etis 2000 tahun lepas, 3000 tahun lepas. Dia kata kebaikan Tuhan itu ialah kebaikan mutlak. Kebaikan mutlak menurut pahaman agama. Tuhan absolute baik. Kedua, kejahatan berlaku dalam dunia ni. Ni Epicurus kata. Pertama, Tuhan kebaikan mutlak. Kedua, Tuhan pencipta mutlak. Ketiga ialah kejahatan berlaku dalam dunia ni. Ini menyebabkan mereka jadi etis. Kenapa mereka tak percaya Tuhan? Kata dia, oleh kerana Tuhan kebaikan mutlak dan dia pencipta mutlak. Ini agama percaya. Agama kata tak ada pencipta. Agama tak ada kata iblis pun pencipta, Tuhan pencipta. Tuhan the only creator. Hanya satu-satunya pencipta ialah Tuhan. Baik buruk, apa saja dia cipta. Kata Epicurus, kejahatan yang berlaku, jika kita katakan dia daripada Tuhan, berarti kita telah menafikan Tuhan itu kebaikan mutlak. Faham tak? Tuhan tu semuanya baik, tapi kalau kita kejahatan yang berlaku tu, jahat-jahat yang ada ni daripada Tuhan, berarti Tuhan itu bukan kebaikan mutlak lah. Ada juga unsur jahat dekat dia. Kalau kita nak kata kejahatan itu bukan daripada Tuhan, Epicurus kata berarti agama menafikan satu prinsip yang kedua, Tuhan itu pencipta mutlak. Semua benda daripada dia. Artinya ada pencipta lain. Dan realitinya dalam dunia ni ada kejahatan. Maka kalau kita kata kejahatan ini daripada Tuhan, kita menafikan dia, sifat Tuhan. Dia absolutely, secara mutlaknya baik. Tapi kalau kita kata tak, kejahatan bukan daripada Tuhan, macam soalan tadi kan, berarti kita nafikan prinsip yang kedua. Tuhanlah yang menciptakan segala-galanya. Di atas dasar itu, dan kadang-kadang dia terjemahkan dalam rangkap yang lain, dia kata kejahatan berlaku di dunia. Mengapa? Adakah Tuhan mampu menentang kejahatan ataupun tidak? Jika Tuhan mampu menentang kejahatan, tapi dia tak menentang kejahatan itu, dia tak buang kejahatannya daripada dunia, berarti Tuhan ini nakal. Dia tak gunakan kuasa dia untuk buang kejahatan. Dia suka lihat kejahatan. Kalau dia mampu dan dia mau, jika dia mau kejahatan yang ada, jika Tuhan itu mahu membuang kejahatan, kenapa kejahatan itu ada lagi di dunia? Jika Tuhan itu mahu tapi dia tak mampu, dia bukan Tuhan. Jika dia mampu dan mahu buang kejahatan, kenapa kejahatan wujud? Jika dia mampu tapi dia tak mahu, berarti dia nakal. Epicurus timbulkan banyak persoalan berdasarkan soalan yang saudara tanya ni. Faham tak? Dapat tengok tak? Dia pening sikit lah. Pasal apa? Tu orang kata jangan mengaji. Sebab tu ada mengaji, Tuhan ada lawan tak ada, pening banyak balik yang layak. Jadi Epicurus kata berdasarkan kepada apa yang dia buat. Sebab tu tuan-tuan tengok di barat etis berkembang. Maka
adaptasi. Hawking, banyak lagi mereka-mereka yang ambil idea-idea yang seperti yang develop dalam buku-buku moden. God is not great, buku-buku macam tu, yang Tuhan tidak maha besar dan seumpamanya. Mereka kata God delusion, pembohongan Tuhan. Buku-buku ni jadi best seller. Kenapa? Karena mereka cuba proof, meragukan manusia tentang kewujudan Tuhan. Saya nak jawab benda ni supaya pada nak mudah ni jawab sekaligus lah. Okey. Masalah baik dan buruk itu tafsiran. Lelaki bersetubuh dengan perempuan. Kalau perbuatan lelaki bersetubuh dengan perempuan is nothing. Kalau dia kahwin, ini baik. Tapi kalau dia tak kahwin, ini satu yang baik buruk itu dinilai sebahagiannya hasil perbuatan manusia sendiri. Tangan kita gerak, pancung kepala orang mati. Baik itu pun buruk. Kita tak tahu baik buruk. Kalau yang kita pancung itu pembunuh yang nak bunuh keluarga kita, itu satu kebaikan. Kita memelihara keluarga. Betul tak? Tapi kalau kita pancung itu ialah orang yang tak bersalah, itu satu kejahatan. Jadi baik, buruk, jahat, baik ni ialah berkait juga dengan apa yang insan itu sendiri buat dalam dunia ni. Tuhan ciptakan air, air baik. Tuhan ciptakan hujan, hujan baik. Manusia pergi buat pembangunan merepet apa? Akhirnya tu dia, jahanam macam Genting Island. Siapa yang rosakkan? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia yang rosakkan. Di atas asas ini, ahli falsafah kembali berbahas tentang hal ni. Ni siapa yang boleh faham, tak faham buat macam faham. Ahli falsafah bahas tentang hal ini. Bagaimana nak menentukan baiknya buruk satu perkara yang berada dalam dunia ni. Penyakit, baik ke buruk? Dan berbagai-bagai lagi. Kemudian pergi pada barah dan seumpamanya, ahli falsafah bincang. Pada asasnya kita kata sama ada benda tu baik ataupun buruk, semuanya asalnya daripada Tuhan. Contohnya, Fir'aun lawan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun boleh kalau lawan Musa kalau Tuhan tak izinkan. Di mana Fir'aun ambil tangan dia? Di mana Fir'aun ambil nyawa dia? Di mana Fir'aun ambil akal dia? Di mana Fir'aun ambil makan minum dia? Kesemuanya berasal daripada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, Fir'aun nak bergerak setapak pun tak boleh. Betul tak? Pergerakan Fir'aun, nafas Fir'aun, nyawa Fir'aun, semuanya daripada siapa? Daripada Allah. Baik, kebaik dan Musa, semua yang Musa bergerak juga daripada Allah. Baik dan buruk asalnya daripada Allah. Cuma Allah izinkan pada Fir'aun, bukan bererti dia redha pada Fir'aun. Kerana Fir'aun yang memilih jalan tu. Dia buat peraturan dalam alam ni. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau sila beriman, siapa yang mau sila kafir. Tapi kalau orang tanya asal daripada siapa? Asal usul daripada, kalau kita faham yang baik daripada Allah, yang buruk daripada syaitan, macam yang Epikuris faham, itu salah lah. Bukan Epikuris faham, macam yang argument yang cuba mereka bangkitkan, salah. Asal semua benda daripada Allah. Tapi kalau kita maksudkan yang baik daripada Allah, ajaran yang buruk itu bukan daripada syaitan, kalau itu maksud dia, betul. Tapi bila dia buruk Barisan Nasional, ini cerita lain lah. Itu cerita lain. Saya ingat parti ni, tak ada parti yang absolut baik. Betul tak? Tak ada. Lagikan mazhab yang baik, tujuan baik, yang pengasasnya ialah imam-imam yang mulia.
Lagi ada pandangan mereka yang dianggap marjuh, lemah, dhaif dan seumpamanya. Ini kan pandangan-pandangan parti politik. Kalau kita fanatik parti terang mana pun, janganlah anggap parti kita betul semua. Parti orang salah semua. Parti kita ada betul, parti orang ada salah, parti kita ada salah dan parti orang juga ada betul. Cuma kita ni tengok, kalaulah kejahatan dan kesalahan itu menyelubungi satu kumpulan, maka kita iktibar kumpulan tu tak bagus, kita jangan ikutlah. Kalau kebaikan yang lebih banyak meliputi satu kumpulan, maka kita ikuti kumpulan yang dikuasai dengan kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Itu je hidup dalam dunia. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ya, salam. Dia bersolek untuk suami dia, bukan pergi solek untuk ada. Bersolek sekali ada kata boleh bersolek untuk umum lah. Dia solek untuk suami dia. Sebab tu disunatkan bila perkahwinan, isteri bersolek untuk bilik tu lah. Dia duduk dalam bilik, dia bersolek. Bukan bersolek pergi keluar nak tunjuk kat orang. Dia nikah seorang lah, dia tak boleh nikah sampai 2-30 orang. Jadi dia solek untuk suami dia. Tapi dalam masa yang sama, Islam pun tak suruh wanita pakai selekeh depan orang. Tak suruh. Sebab itu apabila Salman Al-Farisi, dia pergi ke rumah Abu Darda, dia tengok Ummu Darda selekeh. Dia kata, apa pasal ni? Ummu Darda kata, inna akhaka Abu Darda la yuridu dunya. Saudara kamu Abu Darda dah tak mau dunia dah. Aku pun dia buat tak kisah dah. Sebab apa? Salman tengok teruk sangat. Jadi Islam taklah suruh macam tu. Isteri Nabi sendiri ada yang pakai pakaian berwarna, ada yang pakai warna ros, ada yang pakai warna hijau. Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bahawasanya dia melihat isteri Nabi memakai pakaian berwarna-warni. Sebab tu Aisyah sebut tentang solek, illa ma zahara minha, apa yang boleh zahir daripada wanita, celak, cincin, inai, ini boleh zahir daripada wanita. Jadi dengan berpada-padalah, jangan tabarruj sehingga bertujuan untuk menggoda lelaki lain, itu tidak dibenarkan. Tetapi wanita secara umumnya boleh pakai yang elok. Agama taklah suruh sehingga dia jadi huduh, jadi pelik. Sampai bila dia mai saja, kita dia mai dah, aku bau tengik baju dah. Tak boleh. Walaupun dia tak suruh wanita pakai wangi-wangian yang menggoda lelaki, tapi agama tak suruh wanita keluar bau busuk. Dan Nabi juga sebut bahawasanya atar yang berwarna itu ialah untuk wanita. Untuk wanita. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf, bila dia kahwin, dia mari kepada Nabi, Nabi tengok, Nabi tahu dia kahwin. Sampai Nabi tengok bedak kuning ada di pipi dia. Nabi tanya, hang kahwin Abdul Rahman? Dia kata, ya, ambil duit mana? Dia tahu berniaga. Artinya wanita yang hari perkahwinan, mereka bersolek. Sehingga sahabat lepas malam pertama pergi, ada tanda lagi solekkan di muka mereka. Tanda dia. Artinya mereka bersolek. Untuk suami mereka. Untuk suami mereka. Kalau malam pengantin tu dia bubuh inai di tangan dia juga tidak salah. Cuma dia jangan bubuh inai sampai suami dia lari lah. Dia pandai-pandai lah kan. Tapi artinya tak salah. Dan suami masuk pada malam pertama dengan isteri, dia suruh lakukan benda yang menimbulkan kemesraan. Dalam hadis, Nabi masuk jumpa Aisyah pada malam yang pertama dia, untuk bersama dengan Aisyah, Nabi bawa susu, minum, dia bagi Nabi minum dan Nabi beri pada dia. Maksudnya bawa sesuatu yang menjadi penghubung yang memesrakan antara suami dan isteri. Tak payah masuk derayan lah, tapi kira artinya kalau dia bawa, dia beli apa, coklat yang mahal-mahal, dia bawa masuk bilik isteri dia pada malam pertama, kesemua itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Jangan fikir sunnah puasa Ashura ya. Sunnah juga amalan-amalan yang seperti itu. Agama sebab tu way of life. Islam adalah jalan hidup. Ada soalan? Tak ada soalan. Dan
Tuan-tuan, saya ingat alam ni pun kita tengok ada orang-orang sikit, saya ingat nak cuti. Minggu depan saya tak ada kuliah, saya tak ada cuti, saya cuti lah. Sebab ada ni minggu depan anda dengan siapa? Tapi saya tak ada lah, saya cuti. Jadi kita bagi tuan-tuan cuti seminggu, dan kita kuliah balik selepas daripada tu insyaAllah. Ustaz Zuhani ada, go on lah. Dan mungkin kita mari seorang ustaz lain kot, supaya ada 2 orang ustaz yang mengajar. Tuan-tuan, ustaz lain mengajar pun main happy lah kan. Dia hujan duduk dalam rumah pun dan tak buat apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.